Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebut tentang susu kambing, saya juga teringat tentang bagaimana Nabi SAW sendiri dibesarkan. Sebab itu kalau kita lihat, walaupun ada susu kambing pada zaman itu, kita lihat Sayyidatina Aminah, ibu kepada Nabi, selepas daripada menyusukan Nabi, ibu Nabi ini tetap memberikan Nabi ini kepada seorang ibu susu yang namanya Halimatus Sa'diyah. Walaupun kita tahu dia adalah sebahagian daripada amalan Arab ketika itu, iaitu dengan memberikan anak mereka kepada orang lain untuk disusukan. Jadi kita lihat di situ, rupanya ada hikmah yang besar. Sebenarnya susu ni dia memberikan peranan. Yang pertama, memberikan kekuatan tubuh badan kepada anak-anak. Yang kedua, meningkatkan daya IQ. Kerana umur anak-anak menyusu ni, ketika itu otak sedang berkembang. Ketika itulah dia perlukan kepada protein, dan juga badan dia perlukan kepada antibodi yang banyak. Maka apabila dibuat kajian, rupa-rupanya pengamalan mengambil ibu susu yang diamalkan oleh Nabi SAW sendiri, yang diamalkan oleh keluarga Nabi ketika itu, menjadikan otak Nabi ini berkembang menjadi otak seorang anak yang baik, dan menjadi otak manusia yang jenius. Kenapa? Kerana bila kita lihat pencampuran dua jenis susu ni akan menghasilkan genetik bagi otak yang terhasil itu pada tahap IQ yang tinggi, kerana ada pencampuran protein dan juga antibodi yang banyak daripada ibu yang kedua. Sebab itu dalam satu kajian yang dibuat daripada pakar-pakar pemakanan, mendapati bahawa seorang anak yang mendapat susu daripada seorang ibu, dia mengandungi 40 jenis antibodi untuk 40 jenis penyakit. 40 jenis. Jadi kalau dua orang ibu yang menyusu, maka dia dapat 80 perlindungan daripada 80 jenis penyakit. Saya berpengalaman sendiri apabila adik saya dia dapat anak, kemudian isteri dia menyusukan anaknya. Selepas beberapa lama dia berikan susu kepada ibu susu Arab. Ketika itu dia belajar di Jordan. Jadi anak yang mendapat susu ibu ni daripada seorang ibu Arab ni, Masya Allah, bila bercampur dua jenis genetik ni, anaknya cerdik, anaknya ini cerdas, pintar akal dia, dan menjadi anak yang baik. Ini antara macam mana peribadi seseorang manusia itu dibentuk melalui penyusuan dan pencampuran dua susu ibu. Kemudian yang keduanya, kita tahu bahawa kenapa orang Arab suka bawa kepada ibu susu yang kita kata daripada kalangan orang-orang kampung, kerana nak mengambil akhlak daripada ibu yang duduk di kampung. Bila kita lihat komposisi susu kambing dengan susu ibu, rupa-rupanya susu kambing dengan susu ibu ni hampir-hampir sama. Hampir-hampir sama. Hampir-hampir sama. Lemaknya 3.1%, sama dengan susu ibu. Proteinnya lebih kurang 3.7%, sama dengan susu ibu. Manakala kandungan airnya 86.7%, lebih kurang sama dengan susu ibu. Sebab itulah di zaman Nabi, susu kambing ni dijadikan sebagai alternatif kepada susu ibu ketika mana ibu tak dapat menyusukan anak. Sehingga terbentuknya akal dan juga IQ anak tadi dalam bentuk yang hampir sama dia mendapat susu ibu yang kedua. Sebab itulah susu kambing ni sangat-sangat digalakkan di kalangan orang Arab, kerana hikmahnya cukup besar. Sebab itulah kalau kita lihat susu ibu campur ibu susu, kita kata, maka dia melahirkan anak yang superb. Yang maksudnya yang hebat, yang cerdik, yang pandai, yang cerdas, yang IQ-nya tinggi. Dan kalau tak ada susu ibu dan juga ibu susu yang kedua, bolehlah dibuat sebagai alternatif susu ibu campur susu kambing. Tapi sekarang kita pun dah tak buat dah benda-benda tu, kerana kita telah meninggalkan sunnah Nabi SAW. Jadi sebab itulah kita harap dengan adanya program Halaqah Malam ni membincangkan susu kambing, kita balik kepada sunnah Nabi SAW. InsyaAllah anak-anak yang akan lahir akan lebih lagi menjadi anak-anak yang sihat, anak-anak yang cerdas akalnya, anak-anak yang pintar akalnya, dan lebih-lebih lagi anak-anak yang soleh. Itu yang kita nak. Dari sudut perubatan doktor, mana tak ada masalah umur yang dikatakan sesuai untuk tu, tak ada masalah, tak timbul masalah. Tak timbul masalah. Kata susu kambing ni panas dan tak timbul langsung. Tak timbul langsung. Nanti saya akan huraikan nanti di soalan yang seterusnya, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Dr. Jamno Azhar yang memberi penjelasan kita secara saintifik, secara ilmiah, apakah kandungan susu kambing itu. Dan saudara, sekali lagi kita berehat. Jamno,
Tadi saya teringat di awal pertemuan tadi doktor sebut tentang macam mana kambing di Arab Saudi tu makan di batu. Dan begitu kita kata rezeki, satu sudut kita dapat rezeki lah, rezeki itu di mana-mana. Tapi kalau dari sudut kita kata khasiat susu kambing ni ada ataupun tidak perbezaan? Kalau kata susu kambing itu daripada barat, daripada tropika, tapi semuanya susu kambing. Mohon penjelasan doktor, silakan. Terima kasih pada Ustaz Syukri. Jadi apabila kita melihat susu kambing samalah dengan madu lebah. Sebelum ni kita dah bincang tadi madu lebah. Jadi sebab itulah kalau madu lebah tu lebih baik kita ambil daripada madu yang dihasilkan oleh lebah tempatan. Begitu juga susu kambing ni seeloknya daripada kambing tempatan. Sebab kambing tempatan dia akan makan setiap ekor kambing. Kalau yang dipelihara mungkin dia akan duduk dalam kawasan terhad. Sebab tu kambing yang dipelihara, susu dia yang dipelihara dalam kandang, maksud saya dalam kawasan yang terhad, susu dia kurang sikit kualiti dia. Berbeza dengan kambing kampung. Kerana setiap hari dia makan 40 jenis pucuk. 40 jenis pucuk daun yang berbeza, mengandungi jenis kita panggil selulose yang berbeza, mengandungi antibody dan antibiotik yang berbeza, yang lebih kuat lagi menghasilkan pertahanan badan bagi susu yang dihasilkan oleh kambing tersebut. Sebab itulah susu kambing tempatan mesti diutamakan. Berbanding dengan yang kita import daripada mana-mana tempat, daripada Eropah dan sebagainya, kerana itu kurang lagi kualiti dia berbanding dengan susu kambing tempatan. Sebab itulah sidang penonton yang sekalian, kalau kita lihat pula dari sudut digestibility, dari sudut penghazaman. Sebab tu susu kambing ni, walaupun tadi Ustaz Farid dah jelaskan, bukan maksud kita bincang susu kambing ni untuk nak replace, untuk nak ganti susu ibu. Tak boleh. Memang susu ibu ni yang terbaik. Tidak ada lagi susu yang lebih baik daripada susu ibu. Tetapi sebagai suplemen, sebagai makanan tambahan untuk mencerdaskan otak anak, perkembangan yang baik, kemudian mengekalkan protein, kolin, inositol. Ini yang penting untuk perkembangan mental anak-anak kita. Elok kita bagi susu kambing berbanding dengan susu formula. Sebab tu kalau kita tengok kenapa susu kambing ni menjadi pilihan, sebab apabila kadar lemak sama dengan kadar lemak yang ada dalam susu ibu, protein sama dengan kadar protein yang ada dalam susu ibu, dan juga kandungan airnya sama, bermakna dia mudah dicernakan. Bahkan molekul-molekul lemaknya kecil. Jadi menyebabkan dia senang dihazam dalam perut, dan dia akan menghasilkan, apabila susu kambing ni kita beri minum kepada anak, dia akan menghasilkan kolostrum. Kolostrum ni adalah ibu susu yang kita panggil susu awal ibu. Jadi kita sibuk makan IgG. Kan, macam-macam IgG kan. IgG hijaz lah, IgG apalah. Tapi IgG yang terbaik sekali ialah terhasil daripada kolostrum, daripada susu kambing yang fresh. Sebab tu, tapi masalah sekarang ni macam Ustaz Rabi kata tadi, kita susah nak dapat susu kambing sekarang ni. Sebab orang bela kambing pun banyaknya tak lagi menghasilkan susu. Kambing pun tak berapa nak jadi susu dah sekarang ni. Jadi kambing yang commercialized. Jadi sebab itulah kalau kita lihat apabila komposisi susu kambing ini menghampiri komposisi susu ibu, bermakna peranan dia sebagai makanan tambahan itu dekat dengan kita. Sebab itulah Nabi itu dipelihara kambing supaya nak memberikan satu gambaran pada kita bahawa kambing ni banyak khasiatnya, dekat dengan manusia, yang mana manfaat itu dapat diberikan dengan lebih banyak lagi. Sebab itulah kalau kita tengok untuk susu kambing ni juga dia tak bermasalah. Macam tadi Ustaz menyebut tentang apakah usia anak. Jadi sebab tu saya janji nak jawab dalam pusingan yang kali ini. Kalau kita lihat susu kambing juga dia rendah laktos. Kadang-kadang ada kanak-kanak yang kalau susu formula laktos dia tinggi, menyebabkan akhirnya dia dapat satu penyakit dia panggil glucose intolerance. Jadi glucose intolerance selalunya ialah lactose intolerance, sebab kandungan laktos yang tinggi. Tetapi kandungan laktos dalam susu kambing rendah, menyebabkan semua peringkat anak-anak daripada hari pertama dia lahir, dia dah sesuai untuk minum susu kambing. Tapi macam kita kata tadilah, eloknya bagi susu ibu dulu. Selepas 2 minggu atau 3 minggu, kalau kita nak campur sikit, kita boleh bagi susu kambing sebagai suplemen. Dan akhirnya ini akan menggalakkan pertumbuhan anak tersebut supaya kadar IQ dia, perkembangan IQ dia, perkembangan minda dia berada pada tahap yang maksimum. Kerana semua jenis protein dan juga enzim. Sebab tu susu kambing juga kaya dengan enzim. Yang mana enzim ni contohnya alkaline phosphatase, xanthines, ini semua penting, terutamanya dalam badan orang perempuan. Orang perempuan ni dia emosi dia dikawal oleh hormon. Sebab tu kadang-kadang bila dia datang bulan, ni masalah. Kan? Tapi bila minum susu kambing, dia dapat mengelakkan berlakunya ketidakseimbangan hormon ini. Ambil segelas sebelum tidur, insya-Allah esok pagi bangkit tak meracau. Sebab itulah
inilah khasiat susu kambing yang cukup hebat yang Allah Ta'ala sembunyikan dalam kambing itu supaya kita ambil ikut sunnah Nabi SAW. Kalau Nabi tak pelihara kambing, kita pun tak tahu ada khasiat pada susu kambing. Subhanallah. Subhanallah. Jadi doktor sebut tadi tentang IQ, pembinaan IQ ataupun pembinaan minda ni lebih kepada kita kata anak-anak lah. Tapi untuk kita orang dewasa ni, barangkali apa masa usia kita begini, apa sebenarnya faedah yang paling besar daripada faedah susu yang paling kambing? besar daripada susu kambing, yang pertamanya dia memudahkan penghalaman. Dia akan dapat menghilangkan masalah kalau kita orang kampung sebut sembelit lah, ataupun undigested food. Sebab tu dia juga sebagai pelawas susu kambing ni. Yang keduanya, dia mengandungi lemak, tapi lemaknya itu adalah optimum dengan lemak manusia, sehingga bukan kata takat susu kambing saja, kalau daging kambing pun sini kalau kita makan, lemaknya rendah. Dia sama dengan daging ayam. Yang orang takut sangat. Yang orang takut sangat. Orang takut sangat tu sebenarnya psikologi je, tak ada apa. Manusia ni suka dengar khabar angin. Dari segi perubatan sebenarnya tak ada apa. Daging kambing dengan daging lembu ni kalau makan sama je. Kalau nak dapat penyakit lagi tu, makan daging lembu pun dapat juga. Jadi yang pentingnya ialah bagaimana kita menilai persepsi kita terhadap susu kambing ini dengan persepsi yang betul. Barulah kita dapat lihat bahawa di situ kita dapat mengambil manfaat yang banyak daripada rahsia kejadian susu kambing. Baik, terima kasih kepada Dr. Jamno yang memberi penjelasan kepada kita yang cukup mendalam tentang kelebihan susu kambing. Sama ada untuk anak-anak kita ataupun juga untuk kita orang dewasa ni, sebenarnya di sana ada kelebihan-kelebihan yang tertentu. Yang ini mengikut kajian hari ini, doktor, wallahu alam apa kajian akan datang, kelebihan-kelebihan apa yang ada dalam susu kambing ini. Saudara penonton yang dirahmati Allah, sekali lagi kita berehat, mohon daripada saya jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam rancangan Halaqah. Kita membicarakan tajuk susu kambing. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Kembali bertemu saudara dan terima kasih kerana anda tidak ke mana-mana, terus bersama kami dalam rancangan Halaqah pada malam ini. Kita bersama dengan dua tetamu kita, iaitu yang berbahagia Ustaz Farid Ravi Abdullah, pensyarah di KUIS ataupun College Universiti Islam Selangor, dan di hujung sana tetamu kita Dr. Jamno Azhar Mulkan, seorang pendakwah dan juga seorang pengamal perubatan. Dan sebenarnya saudara, sedar tidak sedar, kita bincang susu kambing pada malam ni, rupanya kita sudah berada di penghujung rancangan kita. Dan untuk itu saya minta kepada yang pertamanya Ustaz Farid Ravi untuk dalam 3 minit begitu untuk membuat sedikit kupasan terakhir ataupun kesimpulan daripada perbincangan kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Syukri, sahabat ahli panel Dr. Jamnul, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dah bincang panjang lebar tuan-tuan. Pertamanya kita lihat bagaimana kambing ini mengajar. Bila Nabi bela, Nabi dapat belajar, dan juga nabi-nabi lain pun dapat belajar erti kesabaran, ketabahan, dan kambing ini simbol kepada sifat tawaduk. Dan kita lihat dalam hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam satu kitab, memang Kitabul At'imah, disebut bahawa Nabi suka minum susu kambing. Itu kesimpulan kita, Nabi suka minum susu kambing. Jadi sunnahnya kalau kita juga minum susu kambing, kita dah ikut Nabi SAW. Walaupun Nabi tak sebut dari sudut saintifiknya pada hari itu, tetapi manfaatnya cukup besar. Dalam sepotong hadis Nabi SAW sebut, alaikum bil ghanami fa innaha min dawabil jannah. Maksudnya hendaklah kamu iltizam ataupun hendaklah kamu berpegang kepada kambing ni, bukan pegang kambing. Maksudnya bila sebut demikian, kita faham apa saja yang dapat kita dapat ambil daripada kambing, sama ada dagingnya, bulunya. Ya, Arab memang terkenal kalau bulu kambing buat baju memang terkenal. Ya, bulunya, susunya, kerana Nabi kata itu adalah kenderaan dalam syurga. Unta mungkin Nabi tak sebut tuan-tuan dalam hadis-hadisnya, tapi Nabi sebut kambing. Kerana cute-nya, comelnya kambing ni, kalau tuan-tuan lihat, kalau anak kambing tu seronok tengok tuan-tuan, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Maksudnya Nabi suruh kita iltizam dengan kambing. Yang keduanya Nabi SAW sebut, kana sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi ni ada keinginan.
Macam kita ni suka minum teh tarik, tuan-tuan kan. Nabi ada benda yang Nabi suka minum. Apa dia? Nabi suka minum susu kambing. Sebab itu disebut yahtassu bi syarabi labaniha. Nabi memang khususkan kalau minum, Nabi suka minum susu kambing. Sebab itu Nabi boleh hafal Quran, Nabi boleh ingat nama sahabat, Nabi boleh mentadbir, Nabi ada emosi yang stabil, Nabi mempunyai kecerdasan minda sebab Nabi mengamalkan minum susu kambing. Dan dalam sepotong hadis Nabi SAW sebut kana yuhibbu syarabal labani al-madir wa huwa al-mahid. Maksudnya Nabi suka minum susu kambing yang mentah, doktor, yang belum direbus, bukan yang belum dimasak. Orang kita nak minum susu kambing dia masak, tapi Nabi minum fresh. Dan saya pergi di tempat orang Arab, kandang-kandang kambing kalau di negara Arab, memang dia perah terus dan dia bagi kita minum. Masa tu tak hanyir, tuan-tuan. Memang sedap, memang lemak, memang sedap. Kalau kita boleh aman, insya-Allah kita juga akan mendapat 1001 manfaat, kerana Nabi buat mesti ada hikmahnya di sebalik itu. Jadi kalau kita boleh iltizam, insya-Allah kita juga akan dapat kecerdasan, kepintaran dan juga kewarasan yang berkekalan. Mungkin juga boleh jadi satu masa nanti susu kambing ini mengelakkan daripada penyakit nyanyuk. Wallahu alam. Ini juga akan mengakibatkan hafalan-hafalan Quran kita semakin baik. Ini kalau tidak inna ata'ina dengan qul huwallahu ahad aja ingat, surah lain tak boleh ingat. Susu kambing insya-Allah segelas pagi, segelas petang, insya-Allah kita dapat menghafal surah-surah yang lebih panjang. Wallahu a'lam. Bukan sekadar qul huwallahu ahad. Bukan lagi. Baik, Dr. Jamno, saya mohon Dr. Jamno membuat kesimpulan. Tapi sebelum buat kesimpulan tadi, saya apa yang Ustaz Farid kata tadi, ada kita punya ni kadang-kadang kita panaskan dahulu susu kambing. Jadi minta doktor buat sedikit kupasan. Dan juga melalui pembacaan yang saya baca, katanya kalau susu kambing ni kalau dibeku ke, dia tak akan hilang khasiat dia macam susu lain. Minta komen doktor juga. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Syukri dan juga Ustaz Farid. Jadi sekarang ni bila kita sebut dalam ayat Al-Quran tadi ada disebut padanya ada dif'un wa manafi'. Dif'un ni maksudnya dia memanaskan. Sebab itu molekul-molekul dia ni bila kita sejukkan dia tak rosak. Sebab kalori dia tinggi. Apabila kalori dia tinggi, dia membekalkan tenaga yang banyak kepada badan, dia memanaskan darah. Sebab tu Nabi suka minum susu kambing. Sebab antaranya khasiat susu kambing ni, dia menguatkan tenaga. Bukan tenaga lelaki saja, tenaga perempuan sama. Sebab tu orang perempuan yang meragam-meragam tu bagi minum susu kambing, InsyaAllah tak meragam. Sebab tu Rasulullah SAW dia boleh beristeri lebih daripada seorang. Sebab kemampuan tenaga dia tu hebat, kerana dia dibekalkan dengan susu kambing. Susu kambing ni mempunyai kalori yang tinggi dan dia tidak akan rosak walaupun dibeku di bawah tahap beku. Sebab molekul-molekul itu dapat mengekalkan keseimbangan. Itu satu rahsia yang kita tak boleh nak cerita dari segi sains kenapa sampai tahap tu. Kalau susu lain kita bekukan, kemudian bila kita defrostkan balik, dia rosak. Dia rosak. Tak macam susu kambing. Ini rahsia yang Allah Ta'ala ciptakan dalam susu kambing. Dan sebab itulah Rasulullah SAW dia mengambil susu kambing. Dan Nabi memang dia tak sebut dia tak sebut fa inna fiha mineral ke apa, tak ada. Dalam hadis Nabi dia tak sebut ada mineral yang cukup. Sebab tu dalam susu kambing ni juga dia mempunyai mineral, kandungan khasiat vitamin A, B, C, D, E, K. Sehingga semua jenis vitamin yang patut ada dalam makanan semua ada dalam susu kambing. Dan tak ada susu lain yang mengandungi khasiat macam ni. Dan susu kambing juga mempunyai khasiat yang tersendiri. Dia boleh menambahkan benih lelaki. Sebab tu Nabi suka minum susu kambing pada hari Selasa dan hari Jumaat. Sebab itu sunnah Nabi. Jadi kalau kita dapat ikutlah benda-benda macam ni, insya-Allah kita akan dapat kesejahteraan, kekuatan, lahir zuriat-zuriat yang baik, lahir zuriat-zuriat yang cerdik, yang pintar, yang pandai, yang pantas, serta orang yang sabar macam Nabi SAW. Kita nak lahirkan ramai manusia seperti Rasulullah SAW, maka akan amanlah dunia ini, insya-Allah. Maknanya kalau doktor, kalau kita boleh buat kesimpulan, maknanya inilah usaha kita daripada susu kambing itu sendiri. Terima kasih banyak kepada yang berbahagia, Dr. Jamno Azhar, yang memberi rumusan terakhir kepada kita, nak cerita pada kita kelebihan susu kambing. Dan sebenarnya bila kita menceritakan kelebihan susu kambing, sebenarnya pada masa yang sama kita mendetailkan bagaimana agungnya Allah, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita sebut, yang selalu kita ucapkan, apa yang disebut oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan yang terbaik. Jadi apakah salahnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu kambing? Kita minum ni dengan tujuan untuk kita mengikut apa yang pernah dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan khasiatnya seperti yang disebut oleh Dr. Jamno tadi terlalu banyak.
dan kita boleh lihat kajian-kajian dari masa ke semasa menunjukkan bahawa susu kambing ini ada kelebihannya, dan kita yakin inilah sesuatu apabila yang telah diamalkan oleh Nabi SAW ada kelebihannya.